Okey, seterusnya kita akan masuk kontrak jual beli. Ini saya rasa kita boleh pergi laju kerana kontrak jual beli ni tadi saya dah terangkan secara detail berkaitan dengan asas kepada kontrak. Jadi asas kepada kontrak tadi kita boleh katakan dia ni berkuat kuasa ataupun dianya merangkumi segala kontrak-kontrak yang lain. Okay? Jadi maksudnya kontrak jual beli, apa sahaja yang ada dalam kontrak yang asas tadi, konsep tadi, maka kita katakan ia mengikat. Apa dia kontrak jual beli? Ini saya rasa tak perlu saya detailkan. Kontrak jual beli ni maksudnya kita berlakunya pertukaran sama ada di antara barang dengan barang. Okay? Di antara barang dengan barang. Barang ni macam kita boleh katakan macam sistem barter lah, sistem barter. Tapi kalau sistem barter ni dia just tukar aja. Tapi kalau macam jual beli barang yang barang, maksudnya kita jual komputer dengan dia bayar jam. Okey, maksudnya jual beli di antara barang dengan barang. Dan biasanya dalam jual beli ini apa yang berlaku adalah pertukaran di antara barang dengan harga, dengan duit lah. Okay. Dari segi istilah pertukaran harta dengan harta ataupun harta dengan wang mengikut cara yang khusus, ataupun pertukaran harta dengan harta yang membawa kepada penyerahan dan juga penerimaan hak milik. Okay. Ini saya rasa tak perlu saya ulas panjang. Dan adakah jual beli tunai ini diharuskan? Maka jawapannya ya, diharuskan. Sebab apa? Sebab ada penghujahannya, ada dalilnya, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Contohnya dalam Quran jelas Allah sebut wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Kemudian dalam hadis Nabi sebut peniaga yang bercakap benar lagi amanah ditempatkan bersama para anbiya, siddiqin dan juga syuhada. Jadi ini di antara dalil yang menjadi petunjuk kepada kita untuk kita katakan bahawa jual beli itu adalah merupakan sesuatu yang diharuskan dalam agama. Okey, kemudian dua jenis kontrak jual beli, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih itu maksudnya yang memenuhi segala rukun dan juga syarat. Jadi mana-mana yang tidak memenuhi, maksudnya rukun tidak sempurna ataupun syarat-syarat dalam mana-mana rukun tidak sempurna, yang itu semua termasuk dalam yang tidak sahih ataupun batil. Okey. Jual beli dengan harga tunai iaitu berlaku apabila penjual menyerahkan barang yang dijual ataupun yang dikontrakkan dan pembeli membayar harga barang tersebut secara tunai dalam satu majlis akad yang memenuhi segala rukun dan juga syarat. Jadi itu takrif jual beli secara tunai. Maksudnya serah menyerah berlaku dalam majlis akad. Dan rukunnya kita lihat dia tak akan lari daripada 3 rukun yang asas tadi. Cuma kat sini dia ada 5. Sebab apa? Sebab dia pecahkan. Pelaku akad pecah kepada 2, iaitu penjual dan juga pembeli. Sabit akad pun pecah kepada 2 sebab dia timbal balas, maka dia ada 2, iaitu harga barang dan juga harga barang. Dan yang seterusnya ialah lafaz ijab dan qabul. Okey, ini kemudian kita lihat rukun yang pertama iaitu pelaku akad, sama ada penjual ataupun pembeli mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh syarak, iaitu mukallaf yang telah cukup umur, baligh, berakal dan juga waras. Ni kita dah bincang tadi. Maksudnya pelaku akad maksudnya dia mesti memenuhi syarat, iaitu mereka ini adalah orang yang ada keahlian, yang ada kita katakan orang yang layak untuk melakukan sesuatu kontrak, sama ada pelaku akad ataupun penerima akad. Okey, sama ada pembeli ataupun kalau macam jual beli, maksudnya kedua-dua belah pihak ni mesti capai satu standard. Kita katakan orang ni memang layaklah untuk buat kontrak. Sekurang-kurangnya mesti berakal dan juga baligh. Yang lain tu saya rasa tak ada masalah, tu saya dah terangkan tadi. Kemudian rukun yang berikutnya ialah lafaz ijab dan qabul
boleh dilakukan dalam perkataan, kita boleh buat secara perkataan, saya jual, saya beli, ataupun secara perbuatan. Maksudnya macam kita beli barang dekat supermarket, kita pun scan dan sebagainya tanpa kita cakap sepatah perkataan pun, ataupun boleh berlaku secara isyarat. Dan berlaku dalam satu majlis, ijab dan qabul mesti berlaku dalam majlis yang sama. Dan lafaz yang digunakan boleh dalam bentuk telah lepas seperti saya telah beli, ataupun dalam perbuatan sekarang saya beli. Dan yang tak boleh kita gunakan perkataan yang akan datang seperti saya akan beli. Jadi tak boleh. Kalau kita gunakan saya akan beli, dia tak sah. Sebab apa? Ada perkataan akan itu. Maksudnya akan tu dia akan berlaku pada masa akan datang, yang mana kita pun tak pasti adakah ianya akan berlaku ataupun tidak. Jadi lafaz jual beli ni kita boleh gunakan saya telah beli ataupun saya beli. Okey, kemudian syarat barang yang dikontrakkan. Ini pun saya rasa tak ada masalah. Harga boleh dibayar dalam bentuk wang ataupun barang yang berharga yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya kita boleh bayar sama ada kita gunakan wang ataupun kita bayar dengan kita menggunakan harta mutakawam, iaitu harta ataupun barang yang bernilai menurut syarak. Dan kedua-dua barang jualan dan juga bayaran adalah terdiri daripada barang yang bernilai. Maksudnya kedua-dua sama ada barang ke ataupun balasan dia, kedua-duanya mesti termasuk dalam kategori harta mutakawam, mal mutakawam, harta yang bernilai. Barangan tersebut wujud serta boleh diserahkan dalam majlis akad. Kemudian yang keempat, syarak juga, Islam juga mensyaratkan barang yang dijual hendaklah hak milik penuh penjual. Jangan kita jual barang orang. Okay. Yang kelima, barang tersebut diketahui dengan jelas oleh kedua-dua belah pihak. Jadi maksudnya masing-masing kena tahu apa benda yang menjadi subjek akad itu. Kemudian yang berikutnya, barang yang dijual hendaklah ditentukan secara khusus. Kalau kita nak jual kereta, kita ada 5 buah kereta, kita kena jelaskan kereta yang mana yang kita nak jual, kan? Tak boleh kita katakan saya jual kereta saya kepada kamu dengan harga RM50,000, sedangkan kereta dia ada 5 buah 5 biji kereta, kan? Kereta buah ke biji saya pun tak ingat. Tak apalah, belasah aja. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab kita tak tentukan yang mana satu yang kita nak jual. Lain lah kalau dia ada satu kereta je. Jadi tak apa dia katakan saya jual kereta ni. Tapi kalau kita ada banyak kereta, kita kena tentukan kereta yang mana yang kita nak jual. Kemudian kadar nilai yang dipersetujui menjadi satu harga kepada barang tersebut meliputi jenis mata wang. Jadi maksudnya kalau kita bayar gunakan duit, jadi kita kena nyatakanlah, terutama kalau kita berjual beli di tempat yang mungkin ada 2 jenis mata wang yang diguna pakai di pasaran. Contohnya dekat, katakanlah kita pergi dekat sempadan Thailand, kan, kita pergi kat Padang Besar ke ataupun kita pergi dekat yang dekat-dekat sempadan, yang mana transaksi itu boleh kita katakan boleh berlaku dalam mata wang ringgit Malaysia ataupun dalam mata wang baht. Jadi bila kita buat kontrak ni, kita kena nyatakan dengan jelas dengan dengan harga RM8 apa. Kalau macam kita kena tentukanlah RM8 Malaysia ataupun 8 baht ke. Jadi kena clear, sebab ada setengah negara kadang-kadang, macam saya pernah pergi ke Vietnam dulu, urusan di pasaran itu dia boleh berlaku dalam mata wang Vietnam dan dalam mata wang dolar. Jadi kalau dia sebut 10 tu kena clear 10 dolar ke ataupun 10 mata wang Vietnam. Jadi yang tu kita kena jelaskan. Kalau macam kalau kita beli dekat Iskandar, tak perlulah kita kata 10 ringgit tu dah jelas lah ringgit Malaysia, ataupun RM1 ke ataupun 50 ke, tu tak apalah, sebab memang mata wang ringgit Malaysia yang kita pakai. Tapi kalau kita pergi ke negara yang mungkin ada 3 jenis mata wang yang diguna pakai di pasaran, tu kita kena tentukanlah yang mana satu yang kita nak pakai. Kemudian metod pembayaran ditentukan secara jelas sama ada secara ansuran ataupun tunai. Okey. Tapi kalau macam ni harga tunai, maksudnya biasanya tunai lah. Okey, kemudian yang kedua, kontrak
yang kedua ialah jual beli dengan harga tertangguh, ataupun dalam Arabnya kita panggil sebagai bai' bisaman ajil, jual beli saman ni dengan harga ajil bertangguh. Maksudnya dia berbeza dengan jual beli tunai. Kalau jual beli tunai maksudnya duit itu dibayar secara tunai. Tapi kalau yang di sini duit itu kita tangguhkan pembayaran dia. Kita tangguhkan pembayaran dia. Maksudnya kita duit tu tak dibayar secara tunai tetapi dibayar mungkin secara ansuran. Ataupun kita tangguhkan mungkin tahun depan ataupun bulan depan kita akan bayar secara sepenuhnya. Jadi terpulanglah kepada persetujuan di antara kita dan juga pihak yang satu lagi. Okey. Dia juga dikenali sebagai bai' at-taqsid ataupun bai' al-muajjal. Jualan dengan harga tangguh ataupun bayaran secara ansuran. Dan jualan dengan cara ini dibenarkan dan menjadi salah satu daripada jenis jual beli yang diharuskan dalam Islam. Jadi kalau kita lihat Ibn Qayyim, dia mentarifkan baik bisa menajir dengan memberi contoh, sesiapa yang menjual barang jika dibayar secara ansuran harganya hanya 100, tetapi sekiranya dibayar tunai harganya RM50. Jadi kalau kita lihat di sini, bahasa mudahnya baik bisa menajil, barang kita dapat time ataupun waktu kita buat kontrak, tetapi harga itu kita tangguhkan pada satu tempoh yang tertentu, sama ada kita buat secara ansuran ataupun kita bayar tunai, dan bayaran itu kita tak buat semasa dalam majlis akad, tapi mungkin kita tangguhkan pada bulan depan ataupun pada tempoh yang tertentu. Tujuannya untuk memberi manfaat dan juga kemudahan kepada pembeli yang tidak mampu untuk membayar secara tunai. Okey. Jadi ini dalil pensyariatan jual beli secara bertangguh. Okey. Ini saya tak perlu saya nak terangkan. Kemudian sama juga dia juga tertakluk kepada rukun dan juga syarat. Rukun sama macam yang tadi, jual beli secara tunai. Syaratnya pun sama juga, cuma dia ada syarat tambahan terutama kepada subjek akad. Okey. Sebab dia ada kita katakan dia ada harga bertangguh tu, jadi di sini dia ada beberapa syarat tambahan. Okey, yang pertama, kos dan juga modal sebenar hendaklah dinyatakan kepada pembeli ketika akad. Jadi maksudnya kita kena nyatakanlah berapa kos dan juga modal yang sebenarnya yang kita lakukan jual beli tadi semasa akad. Kemudian keuntungan yang ditambah pada kos hendaklah dimaklumkan kepada pembeli. Jadi kita kena clear berapa harga modal dan juga berapa kadar keuntungan yang kita ambil. Okey, dia nak fahamnya mudah macam ni. Biasanya baik bisa menajil ni, biasanya kita beli sesuatu yang kita tidak ada kemampuan dari segi cash. Contohnya katakanlah kamu dah habis belajar dan kamu bekerja, kan? Kamu pun baru 2 bulan bekerja, kemudian kamu berhasrat nak beli rumah. Kamu pun survey dan katakanlah rumah itu harganya RM200,000. Kalau mak ayah kita kaya, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh beli rumah dengan harga cash. Kita pinjamlah duit mak ayah kita, ataupun mak ayah kita pun bagi duit RM200,000, kita akan beli secara tunai, selesai masalah. Okay? Tapi masalahnya kita duit tunai pun tak ada, mak ayah kita pun bukanlah orang senang, kan? Jadi maksudnya kita akan biasanya kita akan gunakan perantaraan bank. Jadi kita akan pergi ke bank dan kita pun beritahu hasrat kita untuk membeli rumah tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat, biasanya baik bisa menajil ni dia berlaku 3 pihak, iaitu di antara kita sebagai pembeli, kemudian penjual adalah kita katakan pemaju tadi, syarikat pemaju, dan orang tengah sebagai ialah bank. Okey, biasanya dia akan berlaku tiga pihak lah. Okey, jadi kita nyatakan hasrat kepada bank nak beli rumah ni, maka bank akan beli rumah daripada pemaju.
dengan harga tunai, sebab bank ada kemampuan dari segi tunai tadi, dia ada duit banyak kan, jadi dia akan beli rumah tu secara tunai dengan harga 200,000. So sekarang ni bila bank beli rumah tu daripada pemaju dengan harga tunai, jadi kesan daripada jual beli itu adalah rumah itu akan menjadi milik bank. Okey, rumah itu akan menjadi milik bank. Dan kita pula dengan bank, kita berjanji kepada bank kita akan beli. Kita akan beli. Jadi bank pula dia akan jual kepada kita. Di sini kita akan nampak macam mana yang kita katakan sebagai harga modal dan macam mana perlu kita nyatakan kadar keuntungan yang kita ambil. Jadi pihak bank pula dia akan jual kepada kita dengan harga RM400,000 dan dia bagi kemudahan kepada kita dengan bayaran secara ansuran, katakanlah sebanyak RM1,000 selama 30 tahun. Contoh. Okey. Jadi maksudnya jual beli di antara kita dengan bank, kita katakan jual beli itu berlaku secara baik bisamin ajil, iaitu kita bayar tu dengan ansuran. Kita bayar dengan ansuran, kita bayar bulan-bulan selama tempoh yang tertentu. Dan antara syaratnya kita tahu dah rumah modal tu berapa. Maksudnya rumah tu 200,000 je. Dan bank dia jual dengan harga 400,000. Maksudnya bank beritahu kita dia ambil keuntungan sebanyak 200,000. Jadi total kita kena bayar kepada bank adalah 400,000, tapi kita dapat kemudahan bayar secara ansuran selama 30 tahun. Sebab tu dalam kontrak jual beli ini yang kita katakan ianya berasas kepada jual beli, ianya tidak ada masalah dari segi hukum syarak. Dia berbeza dengan kalau konvensional. Kalau konvensional dia tidak berteraskan kepada jual beli. Sebab kalau kita lihat konvensional dia berteraskan kepada pinjaman. Sebab tu kita pergi ke kalau kita pergi ke mana-mana bank Islam, kalau kita lihat di negara kita ni yang bank yang 100% melaksanakan transaksi Islamik ni, bank Islam, bank rakyat, bank muamalat, Ar-Rajhi Bank. Yang tu maksudnya kita pergi dekat mana-mana bank ni, apa sahaja produk yang ditawarkan kita tak perlu nak risau, sebab tentu lulus syarat, sebab dia ada dia punya panel yang akan jaga dari segi prosedur tu ataupun apa sahaja ni mesti melepasi syarat-syarat yang dibenarkan dalam Islam. Jadi kita tak berisau. Tapi kalau kita pergi yang dia ada dual system ni, maksudnya macam Maybank dia ada yang konvensional, dia ada yang Islamik. Public Bank ada yang Islamik, ada yang konvensional. Apalagi ya Hong Leong dia ada yang Islamik, dia ada yang konvensional. Jadi kalau kita pergi ke bank macam ni, maka kita kena hati-hati, kita kena ambil yang mana yang ada perkataan Islamik. Maybank Islamik, pergi ke situ. Jangan kita pergi yang konvensional. Sebab apa? Sebab kalau konvensional ianya berasaskan kepada pinjaman. Kita nak rumah tu harga 200,000. So kita pinjam 200,000. Maksudnya bank akan bagi kat kita 200,000 untuk kita beli rumah tu. Dan bank kenakan kita katakan faedah ataupun kita katakan macam cas atas hutang tadi. Katakanlah sebanyak 5%. Jadi 5% dikenakan ke atas hutang. Maka di sini jelas adanya berlaku elemen riba. Riba apa? Riba duyun, riba hutang. Macam kita bagi hutang kat kawan kita, kita bagi dia pinjam RM100, kemudian kita letak syarat kamu kena bayar balik RM110 ataupun RM100. Jadi yang ni jelas berlakunya riba. Sebab apa? Sebab riba hutang ni kalau kita nak guna konsep pinjaman dalam kita katakan pandangan Islam ni,
dia mesti berlaku secara qardu hasan, maksudnya pemberian hutang secara baik. Kita bagi pinjam RM100 dan kita akan minta dia bayar balik pun sebanyak RM100. Sebab tu kita tak akan jumpa dekat bank Islam dia tawarkan instrumen pinjaman. Biasanya kita tak jumpa. Sebab bank ni dia bukannya kita katakan institusi kebajikan. Bank ni biasanya dia berteraskan kepada keuntungan. Jadi maksudnya apa sahaja produk yang dia tawarkan kepada kita, dia akan cuba untuk mendapatkan keuntungan. Sebab tu kita tak akan jumpa dekat bank Islam, perbankan Islam, kita tak akan jumpa dia tawarkan pinjaman. Sebab apa? Sebab kalau dia tawarkan pinjaman, maka kita kena bayar balik jumlah yang kita pinjam. Mungkin ada sedikit lebih tu adalah mungkin kita katakan macam kos perkhidmatan dan sebagainya lah. Itu tak ada masalah. Tapi sebab tu bank dia tak buat situ, sebab dia bukannya kita katakan macam yayasan. Tapi kalau kita lihat macam contohnya kita belajar ni, kadang-kadang kita ada yang kita pinjam daripada yayasan kerajaan negeri, macam Yayasan Pahang ataupun Yayasan Sabah ataupun Yayasan Selangor. Jadi kalau yayasan ni, kalau kita lihat dianya pemberian jumlah wang tu dia bagi dalam bentuk pinjaman. Dia bagi dalam bentuk pinjaman. Dia bagi kita ambil degree, katakanlah kita ambil degree 4 tahun, dia bagi kita pinjam RM20,000 dan dia akan minta bayar balik banyak tu juga. So yayasan tak ada masalah. Sebab apa? Yayasan ni adalah untuk menjaga kebajikan anak negeri, pelajar negeri dia. Jadi dia tak ada masalah, sebab dia bukannya nak berteraskan kepada untung. Bahkan kadang-kadang kalau kita dapat pointer 3 ke atas, mungkin dia bagi diskaun 50%. RM20,000 ni kemudian bila kita habis belajar kita dapat 3.5. Jadi bank dia tawarkan, dia akan kita katakan dia akan ibrak, dia akan lupuskan 50% hutang tadi. Maksudnya tak apa, kamu dapat cemerlang, jumlah pinjaman yang kami bagi RM20,000, kamu bayar separuh sahaja. Ataupun kalau kita cemerlang lagi dapat 3.8, dia terus ibrak, dia terus lupuhkan semua sekali hutang. Kamu cemerlang, maka kami kira macam istilah paling mudahnya, hutang tu kira burn lah. Maksudnya kira lansai lah, kira selesai semua. Sebab apa? Sebab kamu dah cemerlang. Jadi yang tu kita kena faham. Sebab tu kenapa kita tak boleh kita pergi ke konvensional, sebab dianya berteraskan kepada pinjaman. Sebab tu kita lihat, walaupun kita nampak sama je, kalau kita lihat secara zahir mungkin kita akan nampak sama je. Macam contohnya A dia nak beli rumah tu harganya RM200,000. B pun nak beli rumah yang mana harganya RM200,000. Sekarang ni A dia pergi dekat bank Islam, B pula dia pergi dekat bank konvensional. So kita lihat sama je, rumah RM200,000, yang B pun rumah RM200,000, dan kedua-duanya mengambil masa 30 tahun untuk bayar. Dan dalam masa 30 tahun, A pun dia akan bayar kepada bank Islam sebanyak RM400,000 dan B pun dia akan bayar kepada bank konvensional sebanyak RM400,000. So kita akan nampak secara luarannya nampak sama sahaja. RM200,000 rumah, bayar balik total semua selama 30 tahun RM400,000. A dengan B sama. Memang kita akan nampak sama. Tetapi dia punya natijahnya adalah berbeza. Kenapa? Kerana yang A ni transaksinya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang B ni walaupun nampak sama je kena bayar lebih RM200,000, tapi B ni transaksinya dimurkai oleh Allah kerana mengandungi riba. Dan Allah telah ancam pelaku riba ni dengan ancaman yang sangat dahsyat. Jadi kita kena faham. Sebab bila kita faham, maka kita akan nampak di sini ada perbezaan. Walaupun mungkin orang kata sama je antara perbankan Islam dengan konvensional, sama je. Kamu pinjam rumah tu RM200,000, kamu bayar balik pun RM400,000. Maksudnya masing-masing ambil untung RM200,000. Memang kita akan nampak sama. Tetapi dia ada perbezaan dari segi kita katakan instrumen yang digunakan. Kalau bank Islam, dia guna istilah pembiayaan. Maksudnya segala transaksinya berteraskan kepada pembiayaan. Maksudnya jual beli. Berbanding dengan konvensional, dia lebih kepada pinjaman. Sebab tu kalau di konvensional, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman peribadi. Kalau di
perbankan Islam, kita tak akan jumpa perkataan pinjaman, tetapi kita akan biasa dengar perkataan pembiayaan perumahan, pembiayaan kenderaan, pembiayaan peribadi. Maksudnya dia berteraskan kepada kontrak jual beli. Jadi jual beli tak ada masalah. Sebab apa? Sebab jual beli ni yang penting kita katakan kita setuju atas harga tersebut, kan? Walaupun kita tahu rumah tu bank beli dengan harga 200,000 dan dia jual kepada kita dengan harga 400,000, maksudnya sekali ganda, kan? Tapi kita setuju. Sebab apa? Sebab kita nak beli cash tak mampu, dan kita setuju dengan harga 400,000 sebab kita dapat kemudahan untuk bayar secara ansuran. So tak ada isu dekat situ. Sebab apa? Sebab jual beli, walaupun kita ambil untung macam mana pun tak ada masalah, yang penting kedua-duanya setuju. Cuma kalau bank tu ambil keuntungan yang melampau, yang tu maksudnya dia zalim lah. Dia zalim. Okey. Boleh jelas dia, saya nak kadang-kadang saya bagi perumpamaan yang kita katakan yang mudahnya macam kita katakan couple A dengan couple B lah. Okay? Couple A dia buat sesuatu, kemudian hujung tahun dapat anak. Couple B pun dia buat sesuatu, hujung tahun dapat anak, kan? Kita lihat secara luarannya sama aja. Sebab apa? Sebab A dia orang berkapal, hujung tahun dapat anak. B pun berkapal, hujung tahun dapat anak. Tapi kenapa A ni anak yang dia dapat adalah anak yang sah taraf, manakala B ni anak yang dia dapat adalah anak yang tak sah taraf? Perbuatannya sama tetapi natijahnya berbeza. Sebab apa yang A ni anak sah taraf? Sebab mereka melalui proses hubungan yang sah sebagai suami isteri, manakala yang B ni dia tidak melalui proses yang sah. Okey, ini yang saya dah sebut tadi maksudnya yang kita katakan cara pelaksanaan kontrak baik bersamaan ajil ni. Okay, so saya tak perlu saya nak terangkan detail lagi sebab saya dah bagi terangkan tadi. Yang penting beza dia maksudnya dengan jual beli biasa dengan jual beli secara harga bertangguh ni, maksudnya kadar keuntungan itu kena dinyatakan secara jelas berapa yang kita ambil, Okey, sekian sahaja. Nanti kita akan lihat kepada baik assalam pula.